Baik, kita mulakan. Hari ini kita belajar hadis bab faraid, ya, atau kitabul faraid. Babul faraidi, bab faraid. Apa makna faraid? Catatkan. Faraid ialah ketentuan pembahagian waris bagi ahli waris. Pembagian waris bagi ahli waris. Itu makna faraid. Baik, sekarang ni boleh kita teruskan hadis yang ke-971. Siapa nak baca, buka mic ya. Mic buka. Yang nak baca, buka mic. Silakan. Mic ya, mic buka. Yang nak baca. Buka mic. Okey. Okay. Catatkan hadis 965, hadis sah. Sorry. Hadis 971, hadis sah. Matan, sisa dari pembahagian warisan diperintah supaya diberikan kepada asobah dalam braket laki-laki. Itu ya berarti ya, harta yang ditinggalkan seseorang hendaklah dibagikan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila telah dibagikan kepada ahli warisnya, masih terdapat baki, maka bakinya tersebut adalah menjadi bahagian atau menjadi milik asobah, yaitu lelaki yang paling dekat hubungannya dengan orang yang meninggal tersebut. Itu ya, pembahagian faraid. Baik, saya nak terangkan dulu. Dalam hadis Rasulullah SAW yang lain menerangkan tentang mula-mula ilmu yang dicabut oleh Allah Ta'ala. Ilmu Allah ni banyak, tapi mula-mula yang dicabut oleh Allah Ta'ala ialah ilmu faraid. Inilah mula-mula ilmu yang dicabut oleh Allah Ta'ala. Apa sebabnya? Ya, semakin hujung dunia, semakin orang tidak mengendahkan ya faraid ini, ataupun pembahagian pusaka dalam arti kata pembahagian faraid. Ya. Jadi mereka tidak mengikut faraid lagi. Ya. Jadi ya, itu dikatakan ya, bahawa mula-mula ilmu yang dicabut oleh Allah Ta'ala adalah ilmu faraid. Siapakah kalangan sahabat ya, yang paling mahir dalam ilmu faraid? Ialah Zaid bin Sabit. Ya. Zaid bin Sabit adalah orang yang mahir dalam ilmu faraid. Ilmu faraid ini
sama dengan orang yang mahir dalam matematik. Jadi kalau mahir dalam matematik, maka dia bolehlah mendalami ilmu faraid. Sebab itu bukan semua kalangan mereka ahli dalam pembahagian pusaka atau bab faraid ini. Dalam jabatan agama, tak semuanya ahli, melainkan ada satu bahagian khas untuk pembahagian pusaka. Kalau tak faham, maka boleh rujuk di pejabat agama mengenai tentang pembahagian itu. Sebab di situ ada kepakaran dia. Dan begitu juga dalam amanah raya. Mereka juga ada di dalamnya kepakaran dalam bidang pembahagian pusaka. Jadi artinya hal ini adalah penting. Kalau seandainya adik-beradik dah tak setuju dengan cara pembahagian sama rata, maka baliklah kepada faraid. Tapi kalau adik-beradik setuju, tak apalah, kita ni adik-beradik, lelaki perempuan kita bagi sama rata dah lah. Masing-masing dapat 1 ekar contohlah. Masing-masing dapat 1 ekar. Tak mengapa kalau masing-masing setuju. Tapi kalau ada pihak lelaki tidak setuju, maka tidak boleh dibagikan sama rata, melainkan balik kepada faraid. Ini kena adik-beradik yang satu kepala, yang ngam, baru boleh bagi sama rata. Okey, kita teruskan lagi 972 penceritanya lagi. Silakan, siapa nak baca? Hukum belum tulis ya. Hukum sebagai satu ketentuan. Hukum sebagai satu ketentuan. Lagi satu, Kak Jun, baca. Hadis selanjutnya 972. Hukum hadis dulu, hadis sah. Matan, dilarang orang kafir dengan orang Islam berwarisan. Hukum haram. Hukum haram. Baik. Hadis 972 menerangkan ahli waris yang agamanya berlainan dengan orang yang meninggal dunia tidak boleh mewarisi peninggalan orang yang meninggal dunia. Jadi orang Muslim haram mewarisi harta keluarganya yang kafir, dan orang kafir pun haram mewarisi harta dari keluarga yang Muslim. Contoh, seorang adik-beradik 5 orang, satu murtad. Contohnya, maka dia tidak dapat warisan daripada harta orang tuanya kerana dia murtad. Begitu juga kalau saudara yang bukan Muslim, tapi salah seorang anaknya Muslim, keluarga itu juga tidak memberikan hartanya kepada anaknya yang Muslim itu. Seandainya orang tuanya itu nak memberi juga, tidak ada salahnya, itu pemberian.
Ya, tapi dalam segi hukum dia anak ni memang tidak hak atau ada hak. Sebab itu terkadang orang-orang yang nak masuk Islam daripada keluarga yang berharta, dia fikirkan kalau dia masuk Islam nanti dia tak dapat harta daripada warisan orang tuanya. Jadi sebab itu dia tidak mahu masuk Islam. Kadang kerana terikat dunianya lebih berat daripada kehendak Muslimnya. Tapi kalau dia tak kisah hal itu, dia fikirkan, ya iman, dipikirkan, ya akhirat, dia tidak pandanglah. Ya harta banyak mana daripada keluarganya. Tak dapat pun tak apa. Baik, 973 silakan. Saya nak baca. Buka mic sila. Baik, catatkan ya, 973. Hadis sah. Matan. Saudara perempuan boleh menjadi asobah tetapi ma'al ghairihi ma'al mim ain, kalau Jawinya Arabnya min ain alif lam rin ya rota ya roha ha marbutah ha bulat, mim ain alif lam rin ya ro, kemudian ha simpul apa ha marbutah, bunyinya ma'al ghairihi. Ma'a tu maknanya bersama, ghairihi selainnya. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, ya, anak perempuan dan cucu perempuan dari anak lelaki, keduanya mendapat bahagian 2/3 dan bahagian anak perempuan separuh dan cucu perempuan dari anak lelaki 1/6. Sedang bakinya untuk saudara perempuan. Jadi begitulah pembahagian apabila ahli waris 3 orang, iaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak lelaki dan saudara perempuan. Maka pembahagiannya wajib seperti tersebut. Ini yang mati siapa? Bapak lah. Bapak mati. Dan mati pun dah meninggal, tapi ada cucu. Ya. Jadi cucu tu ada bahagian. Ya. Daripada anak perempuan. Sebab dia cucu, dia bukan anak.
Ni, dia pasal bagi cucu. Ya, bukan anak. 974. Selanjutnya apa ceritanya lagi? Silakan baca. Buka mic ya. Nak baca. 974. Okey. Ya. 974. Ya, hadis sah. Matan, orang-orang dari dua agama tidak boleh berwarisan. Hukum sebagai satu ketentuan. Macam tadilah hadis 972. 972. Jadi kalau anak 5 orang, anak seorang murtad, yang murtad itu tidak ada bahagian pusaka buatnya. Begitu juga kalau dia anak daripada kalangan orang kafir, satu muslim anak dia, yang muslim itu dia tidak akan dapat warisan daripada orang tuanya. Kecuali, itu dikatakan, kecuali orang tuanya itu sengaja nak memberi. Ya. Orang tuanya tak kisah. Hadiah lah. Itu tak ada masalahnya. Tapi hal warisan memang tak dapatlah, hakikatnya macam itu. Ya, dalam hukum. Baik, lagi 975. Teruskan. Dari Imran. Orang yang sama tak apa, baca lagi. Dari Imran. Katakan hadis 975, hadis sah. Matan, datuk menjadi asobah. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, ya. Dalam hadis ini diterangkan yang mati ialah cucu. Ya, yang mati ni cucu. Jadi cucu ini ada kaitan dengan datuk. Dan cucu ini punya harta. Jadi datuk mendapat bahagian dari harta waris yang ditinggalkan oleh cucu lelakinya, iaitu bahagian warisan 1/3 dan mendapat tambahan untuk bekal hidupnya 1/6.
dari warisan cucu lelakinya. Jadi ya, dalam ya, hal ini ya, datuk tadi adalah ya, asobah, yang mana dia boleh mendapatkan bahagian daripada kematian cucunya. Dia dengan mendapat ya, lebih sedikit untuk makanan. Ya. Itu yang Rasul panggil, katanya dan 1/6 lagi sebagai makanan. Untuk kehidupan datuknya. Ya. Itu bahagian untuk datuk. Ya. Lagi 976 dari Ibnu Kalau dia ada anak lelaki, ya, terhalanglah dengan anak lelaki itu. Ada meninggal. Ya. Jadi, ya, dia terhalang dengan adanya lelaki anak dia. Ya. Lagi 976. Siapa lagi nak baca, silakan. Okey. Sila, Datuk. Okey. 976 hadis sah. Matan nenek mendapat 1/6 dan nenek majhul apabila ada ibu. Hukum sebagai satu ketentuan. Mana si cucu ni, dia ada harta. Dan kalau ada ibu, nenek majhul, maknanya nenek tidak disebut. Majhul ni hilang. Tapi kalau mak dia tak ada, balik kepada nenek. Ya, dapat 1/6. Okey, sambung lagi hadis 977. 977 ni kena baca dua ya dengan 978. Silakan. Siapa-siapa nak baca? Yang tak nampak muka pun boleh baca. Ya. Buka mic ya. Tak ada, kosong. Kalau kosong, bagi orang yang depan ni. Puan Hanizah. Puan Haji Hanizah pun belum baca lagi tu. Silakan. Belum buka mic. 9 berapa tadi? 977 dengan 978.
Hmm. Lagi satu. Sahal. Hmm. Baik, catatkan ya. Ini dua-dua ya. 977 dengan 978. Hadis boleh dipakai. Matan al-hol. Al-hol, alif lam, ho alif lam. Al-hol. Bracket pakcik sebelah ibu. Sebelah ibu ya. Menjadi ahli waris. Menjadi ahli waris apabila tidak ada waris yang lain. Hukum sebagai satu ketentuan. Ini ya, maknanya kadang ya dia anak seorang. Kemudian ya mak ayah dah tak ada lah. Ya, dan ya dia punya harta. Kemudian nenek pun dah tak ada, atuk pun dah tak ada. Jadi pada masa itu ya, waris ni boleh balik kepada pakcik. Pakcik ya, pakcik atau bapa saudara sebelah ibu. Ya. Al-hol tu. Maknanya ya dia boleh menjadi waris. Mana waris dah tak ada dah. Tapi ada lagi adik-beradik emak ni ada lagi yang hidup. Ya. Pakcik tu adalah seorang contohnya. Ya, maka dia dapat tempias daripada harta cucu, tapi cucu ni cucu sedara lah. Cucu anak sedara. Macam tu bahasa dia. Ya. Itu dikatakan di sini yang bawah ni Allah maula, Allah wa Rasul maula man la maula. Allah dan Rasul tu pelindung orang yang tidak ada pelindung. Dan khol ya, al-khol itu iaitu ya bapa saudara pihak ibu, dia orang akan jadi waris kepada orang yang tidak ada waris. Macam tu. Ya. Itu dikatakan kalau dah tak ada yang mewarisi kan balik kepada Baitul Mal. Itu ya, maknanya pemerintah lah Allah dan Rasul tu kira dikatakan sebagai balik kepada asal. Ya. Dah tak ada yang mewarisi. Pakcik sebelah bapa ya. Pakcik dari sebab apa orang kiaskan daripada ni lah, daripada khol sebelah ibu. Dikiaskan ke situ. Mana daripada sebelah ibu.
Mana dikiaskan sebelah ibu ya ada, sebelah bapa pun ada. Macam itulah. Ya. Itu daripada anak dia lah. Anak laki-laki dia. Ya. Dapatlah. Kalau anak dia, mana cucu-cucu dia? Ya. Cucu saudara. Bukan cucu betul. Mak dia punya nenek Wan, nenek apa? Atuk Wan dia dah meninggal. Ya. Tak, itu kadang ya sampai kadang memang dah tak ada warisan pun ada. Sampai dah tak ada warisan semua, adik-beradik atuk-atuk dah meninggal. Kan? Adik-beradik nenek-nenek dah meninggal. Ya. Kadang sampai dah tak ada waris dah. Ya. Kalau negeri 9 lagi singkat. Dia punya hilang waris. Ya. Kalau saya kata tempat-tempat yang masih beradatkan pepatih, lagi cepat hilang waris. Contohnya saya kata dia tak ada anak lelaki, dia tak ada anak perempuan, semua lelaki, maka anak lelaki tidak boleh mewarisi. Baik suaminya sendiri, suami pun tidak boleh mewarisi. Sebab kadang orang yang belajar nak pergi yang bekerja di pejabat tanah, terkadang mereka dia hantar ke Negeri Sembilan belajar adat dulu. Nanti kadang dia hantar ke luar-luar negara. Jadi dia tahu adat di Negeri Sembilan. Ya, maknanya ya adat yang telah termaktub. Jadi tak boleh mengatasi, tak dapat nak mengatasi agama. Jadi agama itu digunakan untuk yang tanah bukan adat. Faham tak? Contohnya begini. Contohnya tanah yang diduduki ini adalah tanah adat. Dan dalam geran pun dikatakan tanah adat. Tanah adat ni tidak boleh dijual beli. Jadi tanah adat. Jadi seorang tua ni ada tanah luar, iaitu 10 ekar pokok getah atau tanaman getah 10 ekar di luar. Maka yang di luar itu dia bukan tanah adat. Tanah itu boleh dibagi mengikut faraid ataupun dibagi sama rata atas persetujuan. Tapi tanah adat tak boleh jual. Jadi tanah adat ni contohnya dia ada anak 5 semua lelaki. Kemudian si ibu ni dia meninggal. Dia meninggal. Jadi sekarang anak lelaki dia tidak wajib memiliki tanah itu dan rumah itu. Faham tak? Dan suaminya kalau hidup, saudara-saudara daripada pihak suami dia akan menjemput untuk balik kampung. Suami tak dapat apa, dijemput balik kampung, ya. Contohnya si suami ni daripada kalangan adat daripada adat lain. Yang perempuan ni daripada golongan adat lain. Jadi pada masa itu, suku yang berlainan ini, suku daripada pihak si lelaki ataupun si suami ini akan menjemput suku daripada pihak suami. Contohnya pihak suami suku Minangkabau contohnya. Jadi suku Minangkabau ni akan menjemputlah. Menjemput balik kampung. Menjemput balik kampung. Ini saya teringat ada satu keluarga ni, anak ramai, tapi yang
rumah dan tanah yang diduduki itu adalah biasa dalam segi adat anak yang sulung. Walaupun dia ada 2-3 adik-beradik perempuan contoh, tapi mengikut adat anak yang sulung itu dapat rumah dan tanah itu. Kemudian si bapa ni dijemput oleh suku bapanya lah, dijemput. Kemudian kata si anak yang sulung ni, tak apalah, biarlah dia duduk dengan saya. Kata si anak yang sulung. Jadi dia menumpang anak yang sulung, bukan dia punya lagi dah. Jadi si bapa tu menumpang. Yang saya itu yang terkadang bila anak perempuan yang memiliki tanah dan rumah tu, dia duduk KL contoh. Dia dah duduk senang di KL, dia dah tak pandang lagi kampung tu. Jadi tak pernahlah dijenguk rumah tu sampailah rumah tu runtuh. Tak ada siapa penghuni. Tu sebab walaupun dia ada adik-beradik lelaki dah kahwin dengan lain, dia pergi kepada isteri dia. Adat kepada isteri dia lah maknanya. Dia tak boleh memiliki rumah warisan ibu dia sebab dia lelaki. Itu yang banyak rumah terbiar kalau nak tengok di Negeri Sembilan, rumah terbiar, itulah punca dia. Itu saya katakan dia punya warisan lagi singkat. Lagi singkat daripada kepada faraid kan. Faraid panjang lagi sampai kepada atuk lagi kan. Ini tak, lagi singkat. Tak boleh jual. Tanah adat tak boleh jual. Cina pun tak boleh beli. Yang boleh Raja Gopal kot. Punca itulah. Terkadang dia ada waris dia, tapi waris dia duduk di luar negeri. Maknanya mungkin di Selangor atau di Melaka dan sebagainya lah. Dia tak kisah lagi lah rumah kampung tu, dia dah ada rumah besar di luar sana. Dia dah selesa duduk di KL ke di mana ke, dia tak kisah lagi dah rumah kampung tu. Tapi hak dia. Oh, tak boleh. Yang adat tak boleh. Adat tak boleh cabar. Yang boleh bukan tanah adat. Itu boleh cabar. Tanah adat muktamad. Kalau tak kuat belajar tak apa, tapi isteri dia orang kaya tak apa. Isteri dia meninggal tak ada apalah. Macam itulah. Bolehlah masuk rumah orang tua-tua. Dan itu yang terkadang dia menyalahi syarak. Menyalahi syarak ni macam mana? Contoh dia tidak ada anak perempuan yang nak mewarisi. Dia terpaksa mengambil anak perempuan saudara dia ataupun siapa sajalah. Biasa dia ambil yang pihak daripada saudara-saudara dia lah. Dia ambil anak perempuan tu, dimasukkan jadi anak dia.
Dia jadi anak dia. Tapi nak ada adat dia. Maknanya dia punya bapa adat nak datang, nak mengiktiraf. Macam tu ada dia punya acara dia. Ah, Acara dia ada disebut sebagai cecah darah namanya. Cecah darah. Cecah darah. Jadi dia anak yang diambil ni diiktiraf sebagai anak dia yang mewarisi besok kalau dia dah tak ada. Padahal dia bukan waris pun. Jadi memang menyalahi syarak lah. Menyalahi syarak. Perlembagaan Negeri Sembilan. Perlembagaan Negeri Sembilan. Dah makin kecil lah. Contoh kalau 5 ekar, 5 orang. Dululah kan, anak dia 5 orang dah ada kat situ. Lama-lama dah sampai kepada cucu. Ya, lama-lama kecil lah. Dah tak ada lagi. Ada tak ada? Kadang kita bual-bual dengan datuk-datuk adat ni, dia kata kalau perempuan, kalau lelaki lah, ya, kalau dibuang di isteri katanya, bolehlah tidur kat surau, kata dia. Kalau perempuan kena tendang dek lelakinya, nak tidur kat mana? Kata dia, jadi nak menjaga kaum perempuan supaya bertempat. Macam itulah. Jadi dalam segi nampaknya baiklah. Tapi dalam segi masa panjang tu macam itulah. Jadi tanah yang terbiar tak diurus, rumah yang terbiar tak ada waris, macam tu. Ya. Sampailah sekarang, ya, masih ada lagi. Ya. Jadi memang dia tidak mengikut syarak lah. Walaupun kadang kita baca adat dalam apa ni, dia punya buku adatnya mengatakan, ya, adat bersendikan hukum, hukum bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Nampaklah cantik kan? Adat bersendikan hukum, hukum bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Tapi tak sampai. Tak sampai kepada syarak. Sampai hanya kepada hukum. Adat bersendikan hukum. Mencabar adat artinya kita mencabar agung. Jadi dah durhaka. Ya. Ya, sama kita mencabar agung. Ya. Ya. Tapi dia tak perlu peguam. Kalau bagian adat ni dia tak perlu peguam. Dia punya peguam dia bapa adat. Bapa adat ni lah yang menyelesaikan tanah adat anak buah dia. Dia tak ada peguam. Jadi bapa adat yang dilantik tu daripada istana tu, dia kerjanya menyelesaikan tentang, ya, adat anak buah dia. Mana tanah-tanah adat anak buah dia. Dia yang menyelesaikan, yang bawa ke pejabat tanah dan sebagainya, dan mengiktiraf orang ni sekarang ni sudah dia ni mewarisi tanah ni. Dia bapa adat yang menyelesaikan kalau ada berlaku pertengkaian. Dia tak ada peguam. Ya.
yang masih ada tanah adat lah. Kalau dia duduk di perumahan-perumahan ataupun di taman-taman, dia dah tak terikat pada adat lagi lah. Sebab tanah tu bukan tanah adat. Kalau dia beli rumah kan, itu dah tak terikat lagi pada adat. Kalau dia beli rumah sama-sama, apa, dia kongsi laki bini, ya, dia maknanya dua-dua mewarisi. Biasa. Ini tanah-tanah yang digezetkan sebagai tanah adat. Itu ya. Itulah cerita lagi. Hari ke berapa? 979, okey. Siapa nak baca? Siapa-siapa lah baca. Bismillah. Entah. Bagi engkau senyap je. Suara parau. Teringat pula nak dengar suara parau tu. Okey. Teruskan. Okey. 979 hadis boleh dipakai. 979 hadis boleh dipakai. Matan, anak yang lahir serta bersuara dia menjadi ahli waris. Hukum sebagai satu ketentuan. Contohlah, dia kahwin dengan raja. Kemudian si bayi ini lahir. Si ibu ni melahirkan bayi ini bersuara, mana ada nyawa lah. Bersuara bukan mati dalam perut ya. Dia ada suara. Ada suara tu diiktiraf yang dia dapat mewarisi. Dapat harta daripada peninggalan raja itu, contohlah ya. Daripada raja itu. Jadi dia dapat bahagian, dan bahagian itu nanti akan balik kepada ibunya. Dia dah mati dah anak ni, tapi dia ada bahagian. Bahagian itu dia akan dapat kepada ibunya. Jadi jangan sangkakan Islam ni seperti jahiliah. Sebab jahiliah, anak kecil semua tidak ada warisan. Perempuan tidak ada warisan. Itu lagi teruk daripada daripada tanah cerita adat tadi. Adat pepatih tadi. Jadi jahiliah lagi teruk. Teruknya apa? Perempuan tak ada warisan. Anak kecil pun tidak ada warisan. Jadi di dalam Islam, dia bersuara saja, dia ada hak. Disaksikan dia bersuara meninggal. Dia meninggal, mana bukan dalam perut. Dia meninggal ketika dia dilahirkan, sesudah dilahirkan. Ada hak dia. Ini dalam Islam macam tu. Lagi? Siapa nak baca 98? Bapak dapat? Itu bujang kira dah besar. Ini dapat. Ini baru lahir. Tekuek 10 kali meninggal. Contohnya.
Dia ada hak. Hmm. Hmm. Mana dalam segi faraid dia ada hak lagi. Hmm. Yalah, tak kisahlah. Tapi dia ada hak. Lagi 980. Okey, silakan. Hmm. 980 hadis. Hmm. 9 amru. Nah, ejaan dia Arabnya ain mim ra waw. Dalam ejaan tu dalam tengok Arabnya hujung sekali. Ain mim ra waw. Kenapa ditulis ada waw? Sebab ia tulisan Arab dia tidak ada baris. Jadi kalau tidak ada waw tu, orang menganggap Umar Al-Khattab. Sebab itu yang ni dia bukan Umar, sebab itu letak waw. Sebab ejaan Umar pun ain mim ra. Umar. Ain mim ra. Jadi nak membezakan Umar dan tak Umar, diletaklah waw tu. Tu kena faham ya. Yalah, amrin. Tapi diletak waw. Diletak waw. Itu nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan bahawa dia bukan Umar. Tulisan Arab, saya kata tadi, dia tidak ada baris ya. Yang ada baris ni untuk kita lah, senang ada baris. Kalau betul-betul hadis yang betul-betul kitab asal, tak ada barisnya. Jadi nak membezakan Umar dan bukan Umar. Ada waw. Ain mim ra Umar. Ain mim ra Umar. Jadi macam mana nak bezakan? Hadis. Kalau Jawi. Kalau Jawi yang dulu-dulu punya Jawi pun ain mim ra juga. Umar. Tapi kalau ejaan sekarang ain mim alif ra. Tapi jadi Amar pula. Jadi dia letaklah kalau ain waw. Ain waw jadi mim alif ra mar, Umar. Rasanya orang dulu lagi pandai lah daripada orang sekarang ni. Sebab orang dulu kalau tupai dengan topi pun sama tulisan dia tawa payah juga. Tupai itu juga, topi itu juga. Tapi dia tahu bezakan ni tupai ni topi. Payah. Sekarang ada alif. Kalau tupai pa alif ya. Mana yang bunyi macam bunyi A tu, diletak alif lah. T-U-P-A-I. Orang dulu lagi pandai. Ini baru tukar. Ingat tak kitab-kitab dulu kalau kita baca, berapa banyak bunyi bom, bawa mim bom. Rupanya bumi. Kitab-kitab dulu kalau nak tengok bumi, dia punya ejaan bawa mim. Bom.
Eh? Ha. Tapi bumi. Macam itulah. Tapi orang dulu pandai. Itu dikatakan orang dulu lagi pandai daripada orang sekarang. Dia tak dapat bezakan. Eh? Hmm. Itulah. Dalam contohnya dalam bom. Dalam bom. Mana dalam bom? Dalam bumi. Ya. Macam itulah. Tapi tapi terkadang tu ada juga yang keliru. Ya. Macam mana keliru? Ya, saya teringat dulu lah ada satu ustaz tu baru balik Mesir. Balik Mesir. Jadi dia ngajar kitab tu kitab Matla'ul Badrin masa tu. Ya, kitab fiqh lah. Jadi pada masa itu dia ganti ustaz yang biasa ngajar tu tak datang. Dia ni ngajar Arab. Daripada Mesir. Jadi dialah yang menggantikan. Kemudian sampai bab tu dia bacalah sunnatun birabbikum. Sunnatun sin nun ta tu sunat lah kan? Sunnatun. Sunnatun birabbikum. Ba ro bakap mim. Birabbikum. Ba ro bakap mim. Birabbikum. Dia nak menterjemahkan tu sunat, ya, sunat dengan Tuhan kamu. Dia nak membezakan sunat dengan Tuhan kamu. Tak dapat pengertian lama dia. Dia nak memberi faham kat kita ni, ya, sunat dengan Tuhan kamu. Tak dapat dia dapat pengertian lama tu. Ya, rupanya apa? Rumi sunat berbekam. Rupanya bukan Arab, Rumi. Sunat berbekam. Ya. Itulah kan ya, yang Arab ni keliru dengan Jawi. Ya. Dia Jawi dibunyikan Arab. Ya. Jadi tak jumpalah makna. Ya. Sunat dengan Tuhan kamu apa halnya pula kan? Ya. Macam itulah. Ya. Kan ada cerita Piramli padang pasirun. Dia dibariskan kan? Padang pasir tapi ditulis padang pasirun. Ada cerita Piramli dulu. Ya. Semasa tulis belajar menulis, belajar membaca tu. Cerita apa tu? Ya. Macam itulah tulisan. Alibaba apa? Alibaba yang labuk ke? Bukan. Yang dia baru belajar tu, belajar sekolah dewasa tu. Ya. Baik ya, sekadar itu dulu. Apalah kita sambung akan datang. Matan? Belum ya? Hadis sah. 9 apa tadi? Oh, iya ke? Okey. Hadis boleh dipakai. Hadis boleh dipakai dalam braket kerana ada syahidnya. Kerana ada syahidnya. Syahid itu saksi. Saksi. Syahid. Itu mana saksi. Matan dia, pembunuh yang membunuh kerana warisan tidak mendapat warisan dari orang yang dibunuh.
hukum sebagai satu ketentuan. Kadang kan kita dengar ya, nak menunggu warisan daripada nak mewarisi tahta ni, ya kita dengar daripada kalangan Arab sana, nak mewarisi tahta tu, ya, anak ni menunggu sampai dah tua dah, ya, si bapa tak mati-mati, ya. Akhirnya bapaknya diracun. Ya, diracun biar cepat mati, ya. Jadi kalau sabit kesalahan dalam syarak, ni dalam syarak, yang membunuh ni tidak dapat warisan, ya. Tetapi kerana kadang benda tu kuasa, ya, dia ada kuasa, maka dia pun mewarisilah, ya, warisan itu. Tapi kalau dalam hal hukum kebiasaannya, ikut syarak dia tidak boleh menerima warisan, ya. Kerana nak cepat mewarisi, ya, diracun orang tua tu, dia cepatlah mati, ya, biar dia dapat mewarisi cepat, ya. Itu banyak berlaku, ya, biasanya kita dengar, ya. Okey, ya, sekadar itu dulu. InsyaAllah kita sambung lagi akan datang. Sadaqallahul azim.